Kenapa saya terpanggil untuk nak buat episod ni? Kerana saya dah nampak penggunaan bahasa Malaysia kita ni dah jadi macam tak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi. Oke, buat teman-teman yang klik video ini seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung dengan cara like juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dengan judul Dialek Jakarta Pun Serbu Malaysia. Satu video yang mengulas tentang persoalan bahasa di Malaysia sebagai bahasa resmi karena permasalahan bahasa sebagai alat persatuan. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Bahasa Melayu seringkali dikaitkan entah itu bahasa Indonesia atau etnis Melayu di Malaysia itu sendiri. Nah, di sini ada video menarik dari seorang YouTuber Malaysia, pendakwa teknologi. Ia membahas tentang penggunaan bahasa Melayu di Malaysia. Dia tampaknya mengkritik keras sikap kaumnya sendiri, yaitu orang-orang Melayu yang meremehkan bahasa Melayu. Kenapa saya terpanggil untuk nak buat episod ni? Kerana saya dah nampak penggunaan bahasa Malaysia kita ni dah jadi macam tak apa-apa. Apakah punca masalah ni? Siapa yang bersalah terhadap apa yang berlaku pada bahasa Malaysia ni? Kepada bahasa kebangsaan negara kita. Sebelum kita nak pergi salahkan bangsa lain, sebelum kita nak pergi salahkan negeri lain, sebelum kita nak pergi salahkan makhluk lain ke apa ke, kita salahkan diri Makhluk lain. Anda sedar tak? Kita orang Melayu ni merupakan salah satu punca kenapa bahasa Malaysia jadi macam sekarang ni. Apa yang kita dah buat dekat bahasa kita? Kita orang Melayu sendiri ni pun masih ramai yang tak fasih nak menggunakan bahasa Malaysia. Tak reti nak menggunakan bahasa Malaysia dengan betul. Malah merosakkan lagi bahasa kita tu. Duk guna lu-gua sana sini, guna bahasa rojak, bahasa blender, bahasa tanah liat apa tau. Bukan hanya untuk nak bersembang dengan kawan-kawan. Bahasa yang dah rosak tu digunakan merata dalam filem, dalam drama, dalam radio. Sekarang ni lagi teruklah dengan social media. Tersebar merata penggunaan bahasa Malaysia yang dah rosak ni. Kalau anda nak tengok contoh lain kan, anda pergi tengok iklan-iklan yang ada terpacak tepi jalan tu. Tengok mereka buat apa dengan bahasa kita. Anda pergi tengok nama projek-projek perumahan yang baru sekarang ni. Anda pergi tengok nama jalan-jalan yang baru. Anda pergi tengok nama kedai-kedai semua tu. Mereka pakai bahasa Malaysia yang betul ke? Sempurna ke bahasa tu? Itu belum lagi isu-isu yang melibatkan orang-orang kita, orang-orang Melayu ni yang meremehkan penggunaan bahasa Malaysia. Apa yang buat saya paling marah ataupun rasa paling meluat tahap gila kan adalah orang Melayu yang sengaja nak menggunakan bahasa Inggeris di hadapan orang Melayu lain, terutamanya apabila berada di khalayak ramai untuk nak tunjukkan seolah-olah dia tu hebat ataupun dia mempunyai status yang lebih tinggi. Anda boleh tengok benda ni semua dekat shopping mall. Banyak orang Melayu pergi masuk kedai-kedai yang up sikit, bila nak bersembang dengan jurujual ke cashier ke apa ke, walaupun mereka tu pun orang Melayu juga kan, saja nak pergi speaking, walaupun dia cakap bahasa Inggeris tu dah lah tunggang langgang, nampak sangat tak pernah pakai pun. Itu belum kira lagi yang nak panggil anak depan orang, duk come here boy, come here boy. Sampai ada satu kali tu saya nampak dan dengar sendiri tau, seorang mak ni dia nak try speaking lah dengan anak dia tu, sampai anak dia tu tanya balik dekat mak dia, mama cakap apa tu? Gila, buat malu depan orang. Menarik bahwa bahasa rojak memang sudah lama menjadi masalah di Malaysia. Bahasa campuran atau bahasa gado-gado ini biasa digunakan oleh anak-anak muda di perkotaan. Bahasa Melayu dicampurkan dengan bahasa Inggris, dan ada juga yang menggunakan dialek Jakarta, seperti gue atau lu. Kata gue itu khas dialek Jakarta, Betawi. Mungkin mereka terpengaruh oleh film, media, dan musik Indonesia. Untuk apa saya ceritakan kepada anda semua ni? Saya cerita ni dekat anda untuk beritahu bahawa kerosakan bahasa kita ni bermula dengan kita. Kita yang malu nak gunakan dia. Kita yang perlekehkan dia. Kita yang rasa bahasa Malaysia ni tak guna. Saya pernah nampak tau orang Melayu yang marahkan orang Cina ataupun orang India kan, yang tak fasih nak berbahasa Malaysia ni. Siap pergi kata dekat mereka, oh duduk dekat Malaysia tapi tak reti nak cakap bahasa Malaysia, pergi balik China lah, pergi balik India lah. Tapi dalam masa yang sama juga, orang Melayu itulah antara golongan manusia yang gelakkan Datuk Seri Ismail Sabri itu apabila dia nak gunakan bahasa Malaysia di peringkat antarabangsa.
Siap kata lagi. Nampak sangat tak reti bahasa Inggeris. Tu yang nak cakap bahasa Malaysia tu, bak malu je. Tu orang kita cakap tu. Kita memperlekehkan orang yang nak menggunakan bahasa Malaysia di peringkat antarabangsa. Kita memperlekehkan orang yang nak menggunakan bahasa kebangsaan negara kita ni di pentas antarabangsa. Adakah anda malu untuk nak menjadi rakyat Malaysia? Negara kita ni tak maju bukan disebabkan kita tak menggunakan bahasa asing. Negara kita ni tak berkembang bukan disebabkan bahasa Malaysia. Masalah negara kita ni adalah disebabkan oleh orang-orang yang tak berguna. Kita berpecah belah, kita bergaduh antara satu sama lain, kita pentingkan diri sendiri, kita tamak. Kita yang rosakkan negara kita. Perbuatan kita yang menyebabkan kita ketinggalan. Jadi jangan salahkan bahasa Malaysia. Kita sepatutnya bangga dengan bahasa kebangsaan kita. Sepanjang video ni saya tak kata tau bahasa Melayu. Saya kata bahasa Malaysia. Kenapa saya duk asyik kata bahasa Malaysia? Sebab inilah dia bahasa yang menyatukan semua penduduk yang berbilang kaum di negara kita ni. Semua orang yang berlainan bangsa dapat berhubung dengan baik antara satu sama lain menggunakan bahasa Malaysia daripada dulu sampai sekarang. Tak ada sebarang masalah. Kalau anda dilahirkan dan dibesarkan di negara ni, ibu bapa anda dilahirkan di negara ni, maka bahasa Malaysia itu adalah bahasa anda. Ia adalah milik anda, identiti anda. Tak kisah anda ni bangsa apa sekalipun. Tak akan mundur negara kita ni disebabkan oleh bahasa Malaysia. Asik, tiba di Kuala Lumpur. Saatnya gue mempraktekkan bahasa Melayu gue yang gue pelajarin dari Upin Ipin. Hehe, kira-kira pada Dari Upin Ipin. tanya jalan. Itu ada satu. Sorry, English? Walah, gara-gara pendatang banyak dari Bangladesh, India gitu-gitu, mereka nggak bisa bahasa Melayu. Yaudah deh, coba tanya Cinci di situ. Kali aja dia tahu amat. Sorry, I tak boleh cakap Melayu. Can you just speak English? I would prefer that. Waduh, aneh ya. Mungkin mereka turis kali ya. Coba buat telepon temen gue yang orang Malaysia. Halo, Hai, sudah tiba ke Malaysia. Have you arrived? Yes, exactly. I'm now in Kuala Lumpur, but nobody speaks Melayu. Why? Nobody speaks Melayu. Are they all tourists? No, they aren't. Indeed, in Malaysia, not everybody can speak our language because, we are integrated, but we really respect our original value. That's why maybe Indonesians should learn better English too. Like, kamu tinggal di mana? Di Jakarta. Gue aslinya orang Malay. Sekarang nih gue di Medan loh. Hah? Oh iya, orang Malaysia di Medan. Iya. Ngapain? Jalan-jalan. Kemana aja di Medan? Gak tahu gue nggak tahu tempat-tempat di Medan. Kamu di Jakarta lagi ngapain? Mau nyari kerja. Kamu nyari kerja apa? Bingung aku masih. Belum tahu, doain ya. Gue doakan selalu kerja bagus-bagus ya. Ya, makasih loh. Gajinya lumayan gitu. Ya, semoga gajinya berapa? Gajinya 20 juta lah, 20 juta. Banyak sekali. Amin. Iya. Amin. Lepas tu cari pasangan handsome, keutamaan. Oh, cari pasangan yang handsome ya. Nah, selanga jalanan anak muda tahun 70-an dan 80-an. 80-an. Abang masih guna logo tak? Pian masih pakai? Yes, abang pun. Facebook abang akan gunakan gua. Logo Tapi ada. Sorry. Nak betul kan sebab ada peluangnya. Ada orang kata, ini lu gua ni cakap macam Cina. Kau apalah hangguk kau Cina. Itu bahasa lu gua tu bahasa Betawi. Betawi. Dia tak faham. Tengok. Bila orang Cina pergi ke Indonesia, mereka pakai bahasa yang diucapkan oleh Melayu asli Betawi. Tak percaya tengok filem Benjamin S. Ya. Itu kan. Ya. Jadi dan tak percaya pergi ke China, tak ada orang cakap lu. Hanya di Jakarta itu pasal sekarang dia maintain lagi kan, bukan Cina tak. Jadi dan lagi satu, bahasa Lugua ni senang kalau kita filmmaker tengok. P. Ramlee pakai Lugua. Dia bercerita dengan Aziz Sata. Kan Aziz Sata pernah cerita, arwah P. Ramlee kata, Ziz, gua rasa gua nak hidup 1000 tahun lagi dalam dokumen kan. Gua. Lepas tu Aziz jawab, lu akan hidup sebab bila dalam filem, bila kita guna perkataan lu gua, kita cut cross barrier.
Nah, Sobat Maju, begitulah nasib bahasa Melayu di Malaysia. Oke teman-teman ya, demikian ya keprihatinan dari orang Malaysia dengan persoalan bahasa, yang justru orang Malaysia sendiri yang meremehkan bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu. Inilah yang menjadi keprihatinan dari orang Malaysia. Bagaimana cara warga Malaysia menyikapi bahasa nasionalnya, terutama dalam penggunaan sehari-hari. Banyak dari warga masyarakat Malaysia justru merusakkan bahasanya sendiri dengan mencampur adukan. Bukan hanya dari kalangan dewasa saja, dikatakan dari kalangan anak-anak pun demikian. Bagaimana mereka selalu mencampur adukan dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Inilah yang menjadi permasalahan bahasa Melayu di Malaysia sebagai bahasa alat persatuan yang disesalkan oleh orang-orang Malaysia, terutama pemerhati bahasa Melayu. Hal ini tentunya berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah tidak menjadi masalah. Bahasa Indonesia bisa dipergunakan oleh masyarakat Indonesia dengan baik tentunya. Oke teman-teman ya, demikian videonya. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.